Assalamualaikum. Saya Muhammad Arif bin Osman, nombor matrik 266591, ingin membuat pembentangan tentang satu tugasan perhubungan awam. Kumpulan kami membuat tugasan tentang aktiviti perhubungan awam dalam sesuatu organisasi yang memfokuskan satu kempen yang ingin dilakukan. Kami melakukan satu kempen iaitu program kesihatan Nak Sihat. Kempen ini memberi maklumat dan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang sihat. Komunikasi strategik yang digunakan dapat membina hubungan yang menguntungkan di kalangan masyarakat, menjadikan program kesihatan ini berjalan mengikut kehendak yang ditetapkan. Perhubungan awam mewakili aktiviti komunikasi yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dapat membina satu hubungan komunikasi yang positif serta mampu memberi pengaruh terhadap orang awam. Kami menjalankan program ini dengan mewujudkan satu hubungan strategi komunikasi untuk kesedaran orang awam tentang kepentingan menjaga kesihatan. Selain itu, perhubungan awam merupakan cara untuk meningkatkan penglibatan orang awam terhadap organisasi dan dapat menyampaikan mesej yang relevan kepada masyarakat dalam menggerakkan mereka ke arah lebih baik dan sihat. Program ini dapat membantu masyarakat mendapatkan maklumat serta langkah-langkah dalam memastikan kehidupan yang sihat dapat dilakukan. Salam sejahtera. Saya Cyprian Akelen, nombor matrik 267077. Saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang program. Penjagaan kesihatan diri boleh menjamin insan dan masyarakat hidup yang lebih sejahtera. Amalan ini menjurus kepada kebersihan diri, pemakanan yang seimbang, senaman yang konsisten, serta menjauhi aktiviti gejala sosial yang tidak sihat seperti merokok dan penyalahgunaan dadah. Kerajaan juga telah melancarkan pelbagai kempen berkaitan kesihatan awam dengan tujuan untuk memupuk masyarakat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pentingnya program ini dilaksanakan bagi mempromosikan lagi kempen yang sedia ada serta menambahkan ilmu pendidikan kesihatan dalam masyarakat. Antara kempen yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah seperti kempen Tak Nak Merokok. Kempen Tak Nak Merokok telah dilancarkan pada tahun 2004 oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kempen ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya merokok. Pengiklanan kempen Tak Nak Merokok juga turut dilakukan dalam mempengaruhi para remaja yang merokok untuk berhenti merokok. Gabungan elemen ketakutan dan emosi dalam pengiklanan juga merupakan strategi dari kerajaan, juga digunakan dalam menyedarkan masyarakat. Kempen ini juga diperkenalkan di pelbagai saluran media komunikasi yang mampu memainkan peranan penting dalam proses perubahan persepsi dan tingkah laku kanak-kanak terhadap rokok. Kempen yang seterusnya adalah kempen anti dadah. Kempen ini diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan dalam memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahayanya penggunaan dadah. Ia juga bermatlamat untuk menggerakkan sokongan dan memberi inspirasi kepada orang ramai untuk bertindak menentang penggunaan dadah. Penggunaan laman web yang diwujudkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga digunakan dalam menyebarkan kempen ini sebagai sumber untuk masyarakat mengetahui maklumat tentang kempen ini serta mengetahui bahayanya penggunaan dadah ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fahmi bin Johari ingin menceritakan tentang objektif tugasan kami, iaitu program Nak Sihat. Objektif hubungan awam dalam penjagaan kesihatan adalah untuk menjalinkan hubungan dalam tempoh jangka masa yang panjang dan juga menjaga reputasi, di mana objektif ini tidak jauh bezanya dengan hubungan awam dalam bidang yang lain. Pada awal pengenalan kepada hubungan awam ini, didapati bahawa hubungan awam memainkan peranan yang kecil dan penyampaian maklumat dan mewujudkan imej yang positif terhadap organisasi. Akan tetapi, semakin maju sesebuah negara, pandangan itu berubah secara drastik, di mana kebanyakan negara mula memandang tinggi terhadap kepentingan hubungan awam. Objektif program ini merangkumi beberapa objektif utama. Antaranya ialah meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pencegahan masyarakat Malaysia, khususnya golongan belia, terhadap kesihatan. Yang kedua, berganding bahu dengan pelbagai agensi bagi dalam membina ketahanan jati diri yang tinggi, emosi, mental dan rohani sebagai benteng dalam mengelakkan diri dari terlibat dengan aktiviti gejala sosial seperti merokok dan penyalahgunaan dadah. Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan menerapkannya kepada masyarakat dan golongan belia, serta menanam kesedaran gaya hidup sihat di kalangan belia walau di mana mereka berada. Akhir sekali, membimbing golongan belia ke arah cintakan kehidupan yang bebas dari ancaman aktiviti gejala sosial seperti merokok dan juga penyalahgunaan dadah. Tujuan program Nak Sihat ini dilancarkan untuk mengadakan promosi dan kesedaran awam dalam penjagaan kesihatan diri melalui promosi yang efektif dan kesedaran awam yang menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan kepentingan penjagaan kesihatan. Hal ini penting kerana perkara tersebut memerlukan perubahan pemikiran masyarakat melalui pelbagai pendekatan seperti promosi berterusan yang efektif, pendidikan dan penyebaran maklumat melalui program yang komprehensif untuk meningkatkan kesedaran awam. Program ini adalah satu usaha yang dirancang untuk pelbagai tujuan dalam mempromosikan program Nak Sihat. Program ini juga ditujukan kepada kumpulan sasaran pelbagai peringkat dan lapisan seperti di bandar maupun di luar bandar, serta dari pelbagai golongan, khususnya golongan belia. Ini adalah merupakan usaha dalam mempengaruhi setiap dari golongan masyarakat tentang kepentingan penjagaan kesihatan. Matlamat program kami adalah melahirkan masyarakat yang cemerlang dan mewujudkan kesedaran kepada mereka tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri serta orang di sekeliling kita. Melalui aktiviti dalam program nasihat ini, serta melahirkan masyarakat yang disayangi diri dan tidak terlibat dengan apa-apa aktiviti gejala sosial yang tidak sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syawal Berosli, nombor matrik 267218. Saya ingin meneruskan perbincangan dalam kumpulan saya melalui strategi dan kaedah pelaksanaan program Nak Sihat. Program Nak Sihat terbagi kepada 3 program, iaitu program bebas rokok 30 hari. Program ini dijalankan bertujuan untuk membantu perokok tegah untuk berhenti merokok. Setiap orang yang ingin mendaftar untuk menyertai program ini akan menjalankan saringan terlebih dahulu bagi memastikan layak untuk mengikuti program ini. Antara saringan yang dibuat adalah dengan mendapatkan maklumat sejarah merokok atau penggunaan produk nikotin. Pesakit juga akan diberikan nasihat untuk berhenti merokok serta akan dinilai tahap kesediaan untuk berhenti merokok. Pendaftaran hanya akan dibuat bagi pesakit yang bersedia untuk berhenti merokok dan bersetuju dengan kriteria program yang telah ditetapkan. Program ini juga adalah melalui gaya hidup sihat, iaitu bagi menerapkan gaya hidup sihat dan cergas kepada semua peringkat golongan masyarakat serta mempelbagaikan senaman di dalam program ini. Dia juga untuk memberikan kesedaran tentang kepentingan kecergasan untuk meningkatkan produktiviti. Senaman adalah merupakan aktiviti penting dalam kehidupan harian yang perlu disemat oleh setiap orang. Program ini dimulai dengan regangan otot dan senam aerobik selama 1 jam. Aktiviti yang dilakukan bukan saja boleh memupuk gaya
hidup yang sihat sekaligus mengajar para belia untuk mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Program ini juga adalah melalui pemeriksaan kesihatan percuma, iaitu melibatkan beberapa ujian pada seorang yang tidak merasakan dirinya sakit. Tujuan program ini adalah untuk mengenal pasti penyakit lebih awal, mencegah penyakit daripada melarat atau memberi jaminan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan adalah elemen penjagaan kesihatan yang biasa di beberapa negara. Penyediaan khidmat pemeriksaan kesihatan percuma ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat bagi mempersiapkan mereka berdepan risiko penyakit sekaligus mengambil langkah pencegahan sewajarnya, termasuk menjalani rawatan berkenaan. Melalui kaedah pelaksanaan adalah terbagi kepada 4, iaitu melalui media elektronik. Maklumat dan informasi disampaikan melalui saluran televisyen atau radio yang terdapat di seluruh negeri. Kempen kesedaran disampaikan melalui periklanan, berita, dokumentari, dialog, wawancara ataupun temu bual. Kempen yang kedua adalah melalui media cetak, iaitu melalui surat khabar, banner, poster, risalah dan lain-lain bahan pencetakan yang mampu menyampaikan mesej kepada golongan yang disasarkan. Kempen ini juga adalah melalui khidmat masyarakat, iaitu kepada golongan sasar melalui pertemuan secara bersemuka ataupun telefon seperti runding cara dan konsultasi pakar perundungan. Dan yang terakhir adalah kempen ini melalui kaedah-kaedah lain, iaitu disampaikan selain daripada kaedah-kaedah yang dinyatakan seperti periklanan di papan-papan tanda, teknologi media yang lain seperti lambatan sawang website, Facebook, MySpace, Twitter dan pelbagai lagi medium telekomunikasi. Saya harap semoga program yang dicadangkan oleh kumpulan ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizwan bin Misro, nombor metrik 267526. Okey, saya di sini nak terangkan kempen nasihat ini dia terbagi beberapa jawatan kuasa. Okey, jadi kempen nasihat ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya menjaga kesihatan diri dan juga sekeliling kita lah, dan kesedaran kepada masyarakat supaya menjaga kesihatan dan juga orang ramai. Okey, program ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kesihatan ini, dia merangkumi semua masyarakat dan juga diri. Okey, saya terus kepada jawatan kuasa pelaksana. Kempen nasihat ini dia mempunyai beberapa jawatan. Ahli jawatan kuasa induk program yang dijalankan kempen nasihat ini terbagi kepada beberapa bahagian lah, yang terdirinya jawatan pengurusi Muhammad Arif Osman, timbalan dia Kepris Anak Kilin, Setiausaha Muhammad Alif Fahmi Johari, Bendahari Muhammad Syawal bin Rosli. Ahli jawatan kuasa kerja program. Ahli jawatan kuasa kerja program ini terdiri juga kepada ahli jawatan kuasa peralatan, ahli jawatan kuasa peralatan iaitu saya lah, Rizwan. Seterusnya buku program Muhammad Alif, protokol Alif Fahmi. Seterusnya jawatan keselamatan Muhammad Syawal. Program ini bertujuan untuk melancarkan program ini. Kami lantiklah beberapa jawatan kuasa inilah. Okay, seterusnya tugas dan peranan ahli jawatan kuasa ini saya uraikan sikit lah. Untuk kempen nasihat ini, peranan untuk pengurusi ini bertanggungjawab dalam mengurus pentadbiran kewangan, aktiviti, memberi dan merancang arahan dan program,
dalam pembagian tugas-tugas yang terdiri berjawatan kuasa, dan juga menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak mana-mana, NGO, sekolah yang kita akan kempen Manakala timbalan dia pula membantu pengungsi dalam melicinkan pelaksanaan aktiviti, memangku tugas pengungsi masa dia tak ada Andai kata pengungsi tak ada, dia akan membantu setiausaha. Peranan dia pula mengumpul semua maklumat seperti merekod semua fail-fail untuk rujukan, memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat tentang program apa yang dia akan lakukan yang perancangan kita untuk kita jalankan program. Okey, seterusnya bendahari dia bertanggungjawab dalam mengurus pentadbiran kewangan program bagi melicinkan kempen ini, kerana kempen ni mestilah diurus oleh bendahari untuk dari segi pembelanjaan, belanja wang keluar masuk. Okey, baik. Ahli jawatan kuasa pula kerja dia dalam program ni untuk peralatan saya Jadi bidang tugas dia mestilah sentiasa pastikan peralatan cukup dalam melaksanakan program ini. Okey. Jadi untuk aktiviti ice breaking dan sebagainya macam mic dan sebagainya. Okey. Buku program, mereka bentuk buku program, mendapatkan bahan perkara yang perlu dimasukkan, dimuatkan dalam buku, menyusun buku untuk cetak dan memastikan buku siap. Okey, buku program ni maksudnya buku maksudnya bahan untuk mempromosikan kempen nasihat ini macam brosur kami akan berikan kepada peserta-peserta khusus. Okey, seterusnya tanpa membuang masa lagi, pada protokol. Memastikan para peserta telah bersedia lebih awal acara penrasmian atau penutupan, menyediakan teks ucapan tamu kehormat untuk majlis penrasmian. Protokol ni ada ahli jawatan kuasa yang berperanan untuk memastikan peserta mengikut jadual dan juga mengikut etika pemakaian dan juga mengikut masa yang telah ditetapkan dan dinasihatkan untuk bergerak awal persediaan awal sebelum program dijalankan bagi melicinkan program ini, dan juga menyediakan macam saya cakap tadi, protokol di segi pemakaian aktiviti segala aktiviti dalam menempati masa dan etika pemakaian. Dan juga protokol ini melibatkan menyediakan teks ucapan untuk tetamu VIP yang akan kami jemput dalam program ini. Okey, seterusnya keselamatan, memastikan peserta dan orang awam terjaga sepanjang program. Keselamatan ni juga macam saya nak kupas sikit keselamatan ni dari segi semualah umum saya masuk keselamatan dari segi tempat, suasana tu selamat atau tidak, dan pengiringan untuk VIP, dan juga memastikan peserta-peserta yang terlibat tidak mengalami masalah macam saya teringat. Keselamatan ini merangkumi untuk persediaan dari segi alat perubatan, dan juga kami sediakan bantuan kepada mereka memerlukan dalam sepanjang program kempen inilah. Okey, baik. Saya teruskan. Seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya untuk menerangkan bahagian kewangan, implikasi kewangan,
Saya akan beri kepada dia kerana dia pakar dalam kewangan ni, jadi saya akan beri kepada dia. Jadi itu sahaja dari penerangan saya. Terima kasih kepada peserta dan juga kepada yang hadirin sekalian yang melihat video ini. Kempen nak sihat ini, itulah macam saya cakap, benda ni sama saja, memberi kempen kesedaran gaya hidup sihat. Jadi matlamat program ni adalah untuk memastikan masyarakat sedar betapa pentingnya menjaga kesihatan ini, kerana kesihatan ni merangkumi semua perkara lah, termasuklah jauh daripada dadah, rokok, kerana kos untuk merawat masalah kesihatan ni sangat tinggi. Memang kita ada sediakan perkhidmatan awam macam hospital kerajaan, tapi setengah untuk perubatan ini akan ditanggung sendirilah. Macam yelah, untuk alat-alat gantian lah. Kerajaan cuma menyediakan perkhidmatan yang asas saja. Jadi tambahan-tambahan lain tu adalah modal kita sendirilah. Sebab itu pentingnya jaga kesihatan ini. Okey, rokok rakyat Malaysia sangat tinggi lah, penghisap rokok, termasuk saya lah. Okey, baik saja. Okey, saya terang. Okey, statistik menunjukkan rokok Malaysia masih tinggi. Mutiara masih kurang je datang bahayanya rokok. Dalam televisyen, media cetak, radio dan sebagainya telah berkempen berkali-kali, termasuklah kotak rokok pun letak grafik kanser mulut, sakit jantung dan sebagainya. Jadi kempen ini tujuannya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya bahayanya rokok, dan juga tak lupa juga kepada dadah. Dadah ni lagi bahaya lah, sehingga boleh menyebabkan hilangnya kewarasan akal. Jadi saya rasa tak perlu kupas lagi benda ni pun rakan-rakan saya yang sebelum ini pun telah kupas. Jadi kalau tak faham ini, kita boleh tanya saya dan juga rakan-rakan saya. Jadi itu sekian saja untuk bahagian saja untuk pembagian tugas. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif bin Abdul Manan. Nombor matrik 268175. Saya akan menerangkan tentang implikasi kewangan dan kesimpulan. Antara pembelanjaan yang digunakan dalam program ini adalah seperti pencetakan dan banner sebanyak RM90, penceramah RM100, hadiah RM180, makanan dan minuman RM200, dan jumlah keseluruhan perbelanjaan yang digunakan dalam program ini sebanyak RM570. Semua kewangan yang kita perolehi daripada badan bukan kerajaan. Kesimpulan, kempen penghubungan awam ini adalah rangkaian aktiviti yang dirancang terlebih dahulu dan berkaitan dengan tujuan tertentu. Kempen yang baik akan mempunyai objektif yang jelas. Seterusnya, meningkat kesedaran tentang kempen dengan lebih spesifik, termasuk meningkatkan kumpulan tekanan yang mengubah tingkah laku awam. Objektifnya bukan sahaja memfokuskan perancangan dan pelaksanaan kempen, tapi juga untuk mengukur keberhasilannya. Ia memerlukan mesej yang jelas supaya masyarakat dapat memahami mesej yang ingin disampaikan melalui kempen tersebut. Sekian, terima kasih.